Hello, selamat sejahtera. Saya Tiwaka Batu Malay, nombor matrik 276232. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah isu konflik kesihatan mental dan tekanan dalam kalangan kaki tangan hospital Seberang Jaya. So, bagi tugasan video perlakonan, saya akan berlakon sebagai seorang doktor di Hospital Seberang Jaya yang memberi temuduga kepada pelajar Universiti Utara Malaysia. Terima kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Satisra Laki Balakrishnan, nombor matrik 276428, akan berlakon sebagai pelajar dari UUM untuk temu bual Dr. Dewaka dalam penugasan. Selamat doktor. Selamat. Saya Satisra Laki Balakrishnan, pelajar dari UUM Sintok. Okey. Jadi saya nak bertemu bual doktor berkenaan tajuk kumpulan kami, iaitu konflik isu kesihatan mental dan tekanan di kalangan kaki tangan hospital Seberang Jaya. Okey. Jadi doktor, adakah doktor boleh bagi saya perizinan untuk saya terus buat doktor berkenaan isu ini? Okey. Sebenarnya saya menarik sangat dengan tajuk kumpulan awak mengenai sebab ini adalah satu isu semasa yang patut dipelajari oleh semua pelajar yang terutamanya pelajar institut pelajaran tinggi. Okey, tapi buat masa keadaan sekarang, saya dah prefer kita buat interview itu secara bersemuka sebab oleh kerana kes COVID-19 yang semakin melonjakkan negara kita ni, so saya tak cadangkan kita buat secara bersemuka, tapi malahan kita boleh buat sebagai dalam talian, which is sekarang mengikut trend sekarang. So saya free besok pagi, so bila di mana awak boleh contact saya melalui website saya, awak boleh hantar link talian seperti Webex ke atau Microsoft, so saya boleh connect dengan awak secara dalam talian dan saya boleh memberikan penungguan tersebut dalam secara talian. So awak boleh contact saya melalui WhatsApp saya. Baik. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Selamat sejahtera doktor. Terima kasih kerana telah memberi peluang untuk saya menemu bual doktor secara video conference ini. Jadi tajuk kita pada hari ini doktor, seperti yang telah kita bincang terlebih dahulu, iaitu konflik isu kesihatan mental dan tekanan di kalangan kaki tangan hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang doktor. Jadi bolehkah kita mulakan temu bual kita doktor? Selamat pagi Satish. Okey, first of all, terima kasih kerana memilih Hospital Seberang Jaya sebagai tempat penugasan anda sebagai seorang pelajar di Universiti Utara Malaysia. Dan terima kasih juga kerana memilih topik ini sebab topik ini adalah amat penting pada keadaan dunia sekarang dan keadaan negara sekarang, di mana kita tengah menghadapi cabaran besar untuk memerangi wabak COVID-19 ini. So oleh kerana itu saya memang seronoklah untuk memberi temuduga ini kepada awak supaya para pelajar dapat memahami apakah tekanan mental atau tekanan apakah masalah yang akan berlaku di tempat kerja nanti apabila awak semua dah tamat belajar nanti, awak pula akan bekerja dan so awak pun akan dapat juga cabaran-cabaran seperti ini yang perlu dihadapi. So supaya saya harap temuduga ini akan manfaat awak dengan maklumat-maklumat yang anda nak dapatkan daripada saya mengenai Hospital Seberang Jaya semasa wabak COVID-19 ini. Baik, terima kasih doktor. Jadi saya mulakanlah dengan soalan pertama kita doktor, iaitu apakah punca dan kesan konflik dalam kalangan kaki tangan Hospital Seberang Jaya terhadap organisasi dan masyarakat semasa pandemik COVID-19 doktor? Okey, apakah punca dan kesan konflik dalam kalangan kaki tangan Hospital Seberang Jaya masa pandemik COVID-19 ni? Okey, sebenarnya berlaku banyak
kesan konflik di kalangan Hospital Seberang Jaya ni pada masa COVID-19 ni oleh sebab punca-punca tertentu yang tidak dapat dielakkan kerana perkara COVID-19 ni adalah satu yang baru bagi semua, dan ia adalah sebenarnya berdasarkan isu konflik ni, isu kesihatan mental dan tekanan sebenarnya di kalangan kaki tangan hospital di Seberang Jaya dalam menangani COVID-19 ni, kami juga mendapati kaki tangan perubatan dan pekerja hospital tertekan tentang keselamatan dan bahaya kerja, termasuk kebimbangan mengenai langkah keselamatan yang tidak mencukupi sebenarnya. Akibat daripada kesan psikologi jangkitan, itu adalah salah satu punca yang berlakunya konflik di kalangan Seberang Jaya, Hospital Seberang Jaya. Dan selain itu kami juga kekurangan sumber seperti sumber manusia dan peralatan perlindungan diri. Terdapat juga kebimbangan yang dibangkitkan tentang cara Hospital Seberang Jaya beroperasi, termasuk kekurangan prosedur persediaan dan tindakan balas bencana yang betul. So kualiti kepimpinan yang lemah, masalah dengan kerja berpasukan dan komunikasi, dan juga fakta bahawa maklumat tidak cepat dikongsi dalam rantaian arahan sebenarnya. So ini telah menyebabkan banyak tekanan kepada kaki tangan yang bergelut untuk menghadapi kesan COVID-19 ni sebenarnya. Selain itu pula, pekerja penjagaan kesihatan sentiasa mengalami keadaan yang sukar, dan wabak itu hanya memburukkan keadaan. Kerja selalunya sangat tertekan sebenarnya, dan mereka sentiasa berisiko terdedah kepada penyakit berbahaya ini. Mereka sering mempunyai masa yang panjang, dan jadual kerja mereka selalunya tidak dapat diramalkan. Ramai pekerja sebenarnya mengalami masalah kewangan kerana sifat pekerjaan mereka yang tidak stabil ni. So ini memang suatu yang tidak dapat dielakkan time COVID-19, dan ia membawa banyak kesan kepada kalangan kaki tangan Hospital Seberang Jaya sebenarnya. Dan bukan itu saja, tekanan dan kebimbangan profesional penjagaan kesihatan boleh memberi kesan negatif terhadap prestasi dan kesihatan mereka, yang membawa kepada kehilangan kualiti hidup sebenarnya. Pelbagai emosi seperti ketakutan dan kebimbangan boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah dan membawa kepada penurunan kecekapan sebenarnya. So ini adalah semua ini adalah apa punca yang berlakunya kesan konflik di kalangan Hospital Seberang Jaya, di kalangan kaki tangan. Baik doktor, terima kasih atas penjelasan pada soalan tersebut doktor. Jadi soalan kedua saya, apakah langkah mengatasi dan apakah cadangan penambahbaikan mengatasi konflik di tempat kerja di kalangan kaki tangan hospital doktor? Apakah langkah untuk mengatasi dan apakah cadangan penambahbaikan mengatasi konflik di kalangan hospital ni? Sebenarnya langkah dan cadangan penambahbaikan mengatasi konflik di Hospital Seberang Jaya meliputi penyedia penjagaan kesihatan. Bukan barisan hadapan mungkin tidak mempunyai banyak maklumat tentang coronavirus ni. Dan mungkin tidak bersedia untuk menanganinya jika ia berlaku. Walau bagaimanapun,
mereka boleh mendapatkan maklumat tentang virus daripada sumber yang dipercayai dan harus berhati-hati, terutamanya untuk mengelakkan berita yang tidak tepat atau disensasikan. Ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental bagi penyedia ini. So seterusnya adalah penyedia penjagaan kesihatan barisan hadapan lebih berkemungkinan mempunyai maklumat yang tepat yang penting dalam mencegah COVID-19. Satu cara untuk membantu pencegah COVID-19 adalah dengan menyediakan latihan terus kepada penyedia penjagaan kesihatan barisan hadapan tentang cara mengurus penyakit dengan betul. Okey, seterusnya adalah pengurusan hospital mesti memastikan bahawa komponen bukan struktur seperti peralatan dan bekalan maklumat perubatan, seni bina, talian ayat kritikal dan dokumen bangunan yang dikemas kini berfungsi dengan baik untuk mengurangkan tekanan pada kaki tangan. Baik doktor. Jadi langkah-langkah yang doktor beritahu tadi itu saya rasa agak munasabah dan perlu diberi perhatian untuk kita mengatasi masalah konflik di kalangan kaki tangan ini, doktor. Jadi soalan yang terakhir saya, doktor, apakah cabaran yang dihadapi semasa melakukan penambahbaikan, doktor? Okey, apakah cabaran semasa penambahbaikan ya? Okey, sebenarnya cabarannya dia banyak. Okey, sebab kita nak ubah sesuatu memang cabarannya memang banyak dan banyak benda yang kita kena fikirkan. Ya. So sebenarnya cabarannya adalah seperti berikutlah. Okey. Sukar untuk mencegah keletihan atau isu kesihatan mental lain dalam penjagaan kesihatan, melainkan terdapat persekitaran kerja yang positif. Okey. So pemimpin dalam penjagaan kesihatan harus cuba menunjukkan contoh dengan berusaha mengurangkan stigma yang dikaitkan dengan isu kesihatan mental dan harus memupuk budaya ketulusan, kepercayaan, hormat menghormati, keterbukaan, kesaksamaan, empati dan sokongan sebenarnya. Okey, so selain itu pemimpin penjagaan kesihatan dan pembuat keputusan perlu melakukan lebih banyak lagi untuk menekankan kepentingan kesihatan mental. Okey, dalam tenaga kerja penjagaan kesihatan secara berterusan. So ini boleh membantu mengurangkan beberapa stigma mengenai kesihatan mental dan mewujudkan program saringan dan pencegahan jangka panjang untuk memantau tanda-tanda awal ketika PTSD dan isu kesihatan mental yang lain. Okey, seterusnya adalah risiko tekanan dan kesihatan mental boleh menjadi tinggi bagi profesional penjagaan kesihatan yang berhadapan dengan beban kerja yang berat, keputusan yang sukar dan situasi yang sukar semasa kecemasan kesihatan awam. Pemimpin boleh membantu pekerja memahami keputusan mencabar moral dan tindak balas psikologi mereka dengan bersikap terbuka dan jujur tentang potensi dilema etika. Okey, selain itu sokongan daripada rakan sekerja dan pengurus barisan boleh melindungi kesihatan mental ni. So, pekerja penjagaan kesihatan. Okey, perbualan yang lebih luas dan boleh diambil tindakan tentang kesihatan mental di tempat kerja adalah perlu untuk memastikan kaki tangan dilindungi sebenarnya. Okey, melibatkan pekerja penjagaan kesihatan barisan hadapan dalam proses membuat keputusan dalam mewujudkan pembangunan dasar baru sebenarnya.
Okay, so ayat sekali cabarannya adalah seperti sentiasa mempertimbangkan peluang untuk teknologi digital dan pendekatan inovatif lain untuk memastikan akses kepada latihan yang berkesan dan sokongan serta bimbingan berterusan di kalangan pekerja barisan hadapan ke seluruh tenaga kerja penjagaan kesihatan ni. Okey. Baik doktor, baik. Jadi doktor, terima kasih kepada saya untuk doktor telah meluangkan masa doktor untuk memberi temu bual untuk menjayakan kerja kumpulan kami doktor pada hari ini. Jadi terima kasih daripada pihak kami dan terima kasih lagi sekali doktor untuk menjawab soalan-soalan saya dengan penuh kesabaran dan secara terperinci. Jadi terima kasih doktor. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih juga seperti saya cakap pada awal bahawa terima kasih kerana memilih Hospital Subarajaya sebagai lokasi tugasan dan terima kasih juga kerana memilih tajuk isu konflik kesihatan mental ni sebagai tajuk tugasan. So saya harap saya dapat menjawab soalan-soalan berikut dan saya juga harap jawapan-jawapan yang diberi boleh memanfaatkan kepada tugasan anda dan juga kepada pelajar-pelajar yang lain yang akan mengikuti tugasan anda semua. Okay, so saya harap anda dapat apa yang saya harap saya dapat jawab apa yang soalan daripada apa yang anda perlukan. Dan terima kasih sekali lagi dan good luck for your future. Thank you and harap jumpa awal lagi. Terima kasih ya.